Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada tengah hari ini menjelang petang kita berjumpa kembali dalam perkongsian bahasa Arab yang insya-Allah kita akan melanjutkan tajuk-tajuk kita sebelum ni masih berkaitan dengan ilmu saraf. Semoga antum semua tetap semangat dalam belajar bahasa Arab walaupun kita dalam keadaan berpuasa. Salawat dan salam kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Naam, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar tahfiz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita dah banyak berbincang, berkongsi mengenai perubahan wazan daripada sulasi mujarrad. Sulasi maknanya 3 huruf. Lepas tu kita dah dari sulasi mujarrad menjadi khumasi atau fi'lun atau kata kerja yang mempunyai 5 huruf. Maknanya dalam kata kerja yang ada 5 huruf ni ada 2 huruf tambahan. Apa fungsi perubahan dia? Kita dah berbincang sebelum ni. Salah satu dia ada lil musyarakah baina itsnain. Ada fungsi, contoh dia tasalahal qaumu. Kaum tu saling berdamai. Musyarakah baina itsnain ni makna dia saling. Ada juga makna dia izhari ma laisa fil wuqu', untuk menjelaskan yang bukan sesuatu yang tak benar terjadi, yang tak betul terjadi, yang tak ada terjadi, sesuatu yang tak ada terjadi. Contoh dia tamarada Zaidun, contoh dia tamarada. Tamarada ni makna dia adalah berpura-pura sakit. Ada lil wuqu'i tadrijan, makna dia terjadi, menyatakan fi'lun yang terjadi secara beruntun. Contoh dia tawarada al-qaumu, kaum tu datang secara beruntun. Hari ini datang, esok datang, bulan depan datang, tahun depan datang, dia beruntun datang dia. Asal dia waroda. Waroda datang saja. Tapi kalau tawaroda, makna dia datang secara beruntun. Itu yang tafa'ala, perubahan fi'lun dari sulasi mujarrad menjadi fi'il yang mazid biharfaini. Mazid dengan 2 huruf. Yang sebelum ni, semalam kita dah tambah satu lagi, jadi tafa'ala. Dah 3 kita. Jadi tafa'ala. Tafa'ala. Ni tafa'ala, ya tafa'alu. Lepas tu sulasi mujarrad menjadi fi'il yang khumasi mazid biharfaini dengan wazan tafa'ala. Kita dah berbincang juga. Fungsi dia banyak. Ada limutawa'ah, fa'ala. Contoh dia kasartu az-zujaja fatakassara. Saya memecahkan kaca, maka pecahlah kaca tu. Memaksakan diri. Ada juga litakalluf. Fungsi dia memaksakan diri. Tashajja'a Zaidun. Zaidun memaksakan diri dia untuk berani. Asal dia syaja'a. Syaja'a ni berani. Tapi kalau dah tashajja'a, memaksakan diri untuk berani. Ada lagi tuntutan litalabi. Contoh dia tabayyana asy-syai'a. Dia meminta penjelasan, meminta bayan atau penjelasan tentang sesuatu. Tabayyana. Okey. Itu yang untuk tafa'ala. Ada juga yang semalam yang baru kita belajar. Jadi if ta'ala. Ini kita dah belajar sulasi mujarrad menjadi wazan if ta'ala. Jadi ifta'ala ada 3 fungsi juga kita belajar semalam. Di antara dia adalah limuta'ah wazan fa'ala. Contoh dia jama'tu al-ibla fajtama'a. Saya mengumpulkan unta, maka terkumpullah ia. Contoh jama'tu al-qirtasa fajtama'a. Saya mengumpulkan unta. Ini macam tadi tu. Jama'tu al-ibla fajtama'a. Saya mengumpulkan unta, maka berkumpullah unta tersebut. Okey, kita tak nak bincang lama-lama. Lepas tu ada litikhaz, makna dia
menyatakan makna yang mengambil. Contoh dia, ada kata kerja yang diambil daripada perkataan khabaza, khubzun, makna roti kan. Tapi kalau kita ubah menjadi ikhtabaza, ikutkan wazan ni, makna dia sekarang mengambil roti. Ada makna dia menyangatkan makna. Li ziyadatil mubalaghah fil makna. Contoh dia, ijtahada, bersungguh-sungguh, atau iktasaba. Iktasaba ni makna dia melebih-lebihkan usaha, bersungguh-sungguh dalam berusaha. Asal dia kasabah. Kasabah ni mendapatkan atau berusaha. Tapi kalau iktasabah, lebih berusaha lagi untuk mendapatkan tu. Ini dah habis kita bincang. Fa jadi sulasi mujarab menjadi tafa'ala, menjadi tafa'ala. Lepas tu menjadi ifta'ala. Tinggal dua lagi. Wazan sulasi mazid biharfaini, tinggal dua wazan lagi. Iaitu infa'ala dengan if'alla. Kita nak bincang yang dua terakhir ni insya-Allah. Kita nak bincang fungsi wazan untuk infa'ala dan juga wazan untuk if'alla. Kita akan bincang fungsi dia. Lepas tu kita akan bincang tasrif istilahi dia dan juga makna-makna dari setiap sigat dia punya. Jadi kita akan bincang sigat-sigat tasrif istilahi itu sendiri dan juga fungsi daripada wazan infa'ala beserta if'alla. Jadi dua kita wazan hari ini. InsyaAllah kita habiskan yang ni untuk wazan yang mazid biharfaini. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan semuanya. Kita padam yang ni dulu. Kita fokus. Ini cuma sekadar nak tengok, nak ulas balik apa yang dah kita bincang sebelum ni. Jadi kita bahas sekarang dari sulasi mujarrad menjadi wazan infa'ala. Apa fungsi dia? Apa tujuan dia menjadi wazan infa'ala? Cuma dalam kitab ni cuma ada dua dibuat dia. Iaitu pertama adalah limutawa'ati fa'ala. Limutawa'ah fa'ala. Contoh dia, kasartu az-zujaja fankasara. Ini contoh dia. Limutawa'ah fa'ala. Maknanya untuk menyatakan hasil dari perbuatan yang berwazankan fa'ala. Untuk menyatakan hasil atau akibat dari perbuatan yang berwazankan fa'ala. Sekarang mana perbuatan dia? Ini perbuatan. Perbuatan dia fa'ala. Ini menyatakan fa'ala. Contoh dia ni perbuatan dia. Fa'ala, kassara, kassartu. Kasartu ni pun kita dah jumpa sebenarnya dari untuk wazan yang tafa'ala. Dia sama. In kasara kita tengok di sini, ini kan hasil dari perbuatan kasara, kasartu. Saya memecahkan apa? Memecahkan kaca. Maka terpecahlah kaca tu. Ini akibat daripada perbuatan kasara. Jadi sekarang infa'ala, ini kan wazan dia infa'ala. Kalau kita tengok di sini, inkasara. Wazanan kan infa'ala. Dan kita boleh nampak di sini bahawasanya yang wazan infa'ala ni boleh dimaknakan sebagai hasil daripada perbuatan yang berwazankan fa'ala.
Dalam hal ini kita tengok di sini contoh dia adalah kasara. Kasara wazan fa'ala. Hasil dia apa? Saya memecahkan, maka terpecah. Hasil dia terpecah. Ini contoh ini juga ada. Apa beza dia dengan tafa'ala? Sama saja. Cuma beza wazan dia saja. Tetap sama macam tafa'ala semalam. Kasartu az-zujaja fatakassara. Takassara sana, maka terpecah. Jadi sama saja. Okey. Ini yang pertama. Ini fungsi wazan yang pertama. Okey, kasartu. Yang kedua adalah limutawa'ah af'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah limutawa'ati af'ala. Contoh dia. Fa'in za'aja, fan za'aja. Ini contoh dia. Limutawa'ah wazan af'ala. Ini wazan af'ala dia. Makna dia apa az'aja? Az'aja ni membingungkan. Atau juga boleh makna dia mengganggu atau menyibukkan atau meresahkan. Ini membingungkan. Az'ajahu ad-darsu. Pelajaran tu membingungkan dia, membuat dia bingung, dia pening dengan pelajaran tu. Ad-darsu, az'ajahu ad-darsu. Pelajaran tu membuat dia bingung. Fanza'aja, maka dia kebingungan. Dia menjadi bingung. Jadi inza'aja ni adalah hasil daripada perbuatan az'aja. Az'aja ni makna dia membingungkan. Tapi kalau dah inza'aja makna dia kebingungan. Jadi bingung dia. Pelajaran tu membingungkan dia, maka bingunglah dia. Maka peninglah dia macam tu. Contoh lagi yang lain. In fa'ala. Kita ambil contoh dalam kitab. In harafa ihdara. Contoh dia ajzaba. Ajzaba ni makna dia menarik. Kalau tertarik bahasa Arab dia, saya menarik dia, maka dia tertarik. Saya tarik dia ke sini, maka dia tertarik. Ajzabtuhu, saya tarik dia. Fajtadzaba, maka dia tertarik, fajtadzaba. Fa in jazaba, fan jazaba, macam ni. Contoh dia jazaba zabtu fa in fa'ala, berarti fan jazaba. Contoh dia. Saya menarik dia, saya tarik dia, atau tarik ni bukan hanya dalam segi menyeret macam ni, bukan hanya itu juga menarik macam ni juga. Cuma ada juga menarik ni dalam artian kita membuat dia tertarik memandang kita apa juga maknanya. Jadi kita sekarang ni kita anggap sajalah menarik menyeret ni. Ajadzabtuhu, saya menarik dia. Fanjadzaba, maka dia ni tertarik. Maka dia tertarik ke sini. Itu je. Jadi limutawa'ah wazan
af'ala. Banyak lagi contoh dia dalam kitab. Contoh lagi, yang ini tadi ada contoh dia, qassama. Ada antum tengah dengar qassamtu. At-tullaba fanqasama. Saya membagi-bagi pelajar-pelajar, saya bagi-bagi kelompok-kelompok dia. Saya bagi-bagi kelompok ni, kelompok pelajar ini kelompok pelajar ini kelompok dia ni. Fanqasama, maka dia terbagi-bagi kepada beberapa kelompok. Juga boleh. Inqasama. Ada lagi, banyak lagi fi'il-fi'il dia. Ada in fataha, in akasa, in talaqa, in sarafa, in darasa, in daraja, in harafa, in hadar, in harafa, in hadara, dan lain-lain lagi. Nanti kita akan bahas kepada fi'il-fi'il tersebut. Tapi sekarang ni kita masih pada fungsi atau tujuan daripada wazan in fa'ala. Ini wazan in fa'ala. Jadi kepada antum, kita dah tahu bentuk perubahan dia dari sulasi mujarrad menjadi in fa'ala. Dan fungsi dia adalah pertama limutawa'ah wazan fa'ala, untuk menyatakan akibat daripada perbuatan yang berwazankan fa'ala. Contoh di sini kasara, kasartu, memecahkan. Akibat dia apa? Terpecahlah. In kasara, fangkasara, maka terpecahlah. Saya memecahkan kaca, maka terpecah. Wazan dia fa'ala sini, yang perbuatan dia, akibat dia berwazankan in fa'ala. Sekarang yang nombor 2 adalah limutawa'ati af'ala, untuk menyatakan akibat dari perbuatan yang berwazankan af'ala. Perbuatan dia ni az'aja, saya membingungkan. Ad-darsu az'ajahu, pelajaran tu membingungkan dia. Az'ajahu ad-darsu, pelajaran tu membingungkan. Ini perbuatan dia. Akibat dia apa? In za'aja, fan za'aja, maka dia pun jadi kebingungan, jadi bingung dia. Ini akibat dari perbuatan az'aja. Az'aja ni berwazankan af'ala, in za'aja berwazankan in fa'ala. Jadi itu fungsi daripada wazan wazan in fa'ala. Jadi kita dah belajar wazan tafa'ala, lepas tu wazan tafa'ala, lepas tu ifta'ala, dan wazan in fa'ala yang hari ini kita belajar. Okey, kita rehat sekejap. Selepas ni kita masuk latihan dan terus kita sambung dengan tajuk yang satu lagi dia. Satu lagi ada yang if'alla. Jadi selepas ni kita akan lama sikit. Sekarang kita 15 minit je mungkin macam ni. Selepas ni kita akan masuk latihan. Lepas tu terus kita habiskan dengan tajuk yang lain, iaitu if'alla. Jadi semoga antum tetap semangat. Syukran ala husni timamikum. Akhirul kalam aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.